Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kesimpulannya bila kita baca hadis ni, kita pun dapat faham dan dapat tahu betapa mulianya Al-Quran, betapa besarnya Al-Quran, kelebihan Al-Quran. Oleh itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tak syak lagi bahawa menghafal Quran ini ialah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Maknanya galakan yang mana sangat-sangat besar di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, iaitu apa dia? Supaya satu orang tu menghafal Al-Quran. Tak mampu itu satu perkara, tetapi iaitu kelebihan hafal Quran terlalu banyak di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Kalau kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ulang beberapa kali dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam surah Al-Qamar Allah ulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Quran untuk dihafal. Ada tak orang nak hafal? Ada tak orang nak ingat dia? Jadi Allah memberikan galakan beberapa kali supaya hafal Al-Quran. Maka kita sebagai orang Islam, di dalam hati kita kena ada kemuliaan Al-Quran dan kena ada kepentingan menghafal Al-Quran, dan berikan galakan kepada orang supaya hafal Al-Quran. Dan orang yang hafiz Quran, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah SWT. Kita dah baca dah beberapa kelebihan hafiz Al-Quran. Bahkan termasuk memuliakan hafiz Quran ni, memuliakan Allah. Memuliakan hafiz Quran ni maknanya mengagungkan Allah Ta'ala. Satu orang yang memuliakan hafiz Quran, memuliakan hafiz Quran termasuk dalam apa dia? Memuliakan Allah, maknanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis sebutkan, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama di syaibatil muslim. Satu. Yang kedua, wa hamilil Quran ghairil jafi anhu, ghairil ghali fihi wal jafi anhu, wa ikrama di sultanil muqsid. Sebut dalam hadis, termasuk di dalam memuliakan Allah. Sesungguhnya Nabi SAW beritahu, sesungguhnya termasuk di dalam memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa dia? Memuliakan orang yang tua. Ikram di syaibatil muslim, memuliakan orang Islam yang tua. Itu pertama. Yang kedua apa dia? Memuliakan hafiz Quran. Wa hamilil Quran, memuliakan hafiz Quran yang mana ghairil ghali fihi wal jafi anhu, maksudnya yang mana menunaikan hak Al-Quran. Mana orang yang mana menjaga hafiz Quran, yang menjaga hak-hak Al-Quran dan juga dia menjaga hafal Quran itu, memuliakan dia. Disebut galakan memuliakan hafiz Quran. Nombor 3 iaitu memuliakan pemerintah yang adil. Tapi dalam hadis ni iaitu menyebutkan apa dia? Di antara memuliakan Allah ialah memuliakan apa dia? Hafiz Al-Quran. Kelebihan memuliakan hafiz Al-Quran. Sampaikan begitu mulianya orang yang ada dalam diri Al-Quran. Begitu mulianya orang yang ada dalam diri Al-Quran. Dalam hadis yang sebutkan berkenaan dengan selepas peperangan Uhud. Selepas peperangan Uhud, yang banyak para sahabat yang syahid. 70 orang sahabat yang syahid. Maka Nabi SAW perintahkan supaya sahabat-sahabat yang mana syahid ini, syuhada Uhud, mereka ni di dalam satu lubang, oleh kerana waktu tu tenaga kurang, jadi satu lubang diletakkan 2 sahabat, 2 jenazah syuhada. Dan bila nak masuk dalam lubang tu, Nabi SAW tanya dulu, ayyuma aktsaru aqdan lil Quran, antara 2 orang ni siapa yang lagi banyak hafal Quran? Maka bila dibagi tahu satu orang, contohnya si fulan ni lagi banyak hafal Quran, Nabi akan suruh dia masuk dulu. Sampaikan nak masuk kubur pun Nabi dahulukan, siapa yang lagi banyak hafal Quran dia masuk dalam kubur. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dan hadis begitu banyak sekali kelebihan hafal Quran. Bahkan sampai bagi tahu orang yang hafal Quran ni, memuliakan hafiz Quran ialah termasuk ialah memuliakan Allah Ta'ala. Maka apa lagi yang kita nak perendahkan atau kita syak atau kita rasa sangsi bahawa orang yang hafiz Quran ni tak dinilai kat dunia, tak ada faedah kepada dunia. Jadi begitu besar kelebihan hafiz Al-Quran. Dan kalau kita tengok seluruh ulama daripada dulu sampailah ke zaman akhir zaman, semua mereka ini pengajian pertama ni ialah Quran, hafiz Quran. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Syafi'i imam kita, 150 Hijrah lahir, tahun 204 Hijrah meninggal dunia. Imam Syafi'i rahmatullah alaih ketika umur 7-8 tahun dah hafiz Quran.
Imam Bukhari rahmatullah alaih ketika kecil juga dah hafiz Al-Quran. Imam Bukhari rahmatullah alaih. Dan juga siapa dia? Al-Imam Nawawi Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi rahmatullah alaih lahir 631 Hijrah dan meninggal dunia 676 Hijrah. Ketika kecil lagi dah hafiz Al-Quran. Imam siapa lagi? Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, lahir 700 Hijrah dan meninggal dunia 774 Hijrah. Orang yang tulis tafsir Ibnu Katsir, pengarang Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika umur 11 tahun lagi dah hafiz Al-Quran. Amirul Mu'minin fil Hadith, pengarang kepada Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Lahir pada tahun 773 Hijrah dan meninggal dunia tahun 852 Hijrah. Beliau ketika kecil lagi 9 tahun dah hafiz Al-Quran. Al-Imam Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih. Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih. Imam Suyuti lahir 849 Hijrah dan meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Ketika kecil lagi dah hafiz Al-Quran. Al-Imam Ibnu Hajar Haytami, imam besar mazhab Syafi'i, meninggal dunia tahun 995 Hijrah. Ketika kecil lagi hafiz Quran. Jadi ulama-ulama daripada zaman berzaman, daripada apa yang saya sebutkan tadi, daripada zaman berzaman, yang mana memberikan jasa yang cukup besar kepada umat. Mereka ini daripada kecil lagi mula-mula pengajian dia ialah mula-mula hafiz Quran. Belajar Quran dulu. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang lahir ni, tak payah takut dah untuk hantar Quran. Belajar mula-mula belajar Quran dulu. Dan orang ini yang mana insya-Allah kalau mereka betul-betul mahir Quran, jaga Quran, mereka ini akan pimpin umat. Bukan saja di dunia, bahkan di akhirat juga disebutkan orang yang hafiz Quran akan beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya. Jadi apa lagi yang kita sangsi atau kita rasa bahawa apa dia belajar Quran tak ada benda, kan, tak ada faedah belajar Quran. Memanglah kadang-kadang kalau kita bagi contoh, ada hafiz Quran tu tak baik, itu 1 dalam 1000. Tetapi kebanyakannya orang yang hafiz Al-Quran. Dan pada zaman Nabi SAW, bila ada orang satu orang sampaikan, Nabi beritahu, ya ummul qauma aqra'ukum, ya ummul qauma aqra'uhum. Jadi imam orang yang paling banyak hafiz Quran, hafal Quran. Dan disebut dalam hadis. Dan apa lagi kita nak kelebihan yang begitu besar hafal Quran atau belajar Quran yang Nabi SAW sebutkan, apa dia? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Quran. Apa lagi kelebihan nak? Nabi beritahu orang yang paling baik sekali belajar dan mengajarkan Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai umat Islam, walaupun kalau kita ni jahil sekalipun, tetapi apa dia? Di dalam hati kita kena ada kebesaran Al-Quran. Dan belajar Al-Quran. Dan beri galakan kepada orang belajar Al-Quran. Anak-anak kita hantar jadi hafiz. Jadi hafiz Al-Quran. Cucu kita hantar jadi hafiz. Kalau anak kita tak ada hafiz, jadikan hafiz Al-Quran. Biar mereka hafal Al-Quran. InsyaAllah mereka ini akan mendatangkan kebaikan untuk umat di dunia dan juga akan bantu insyaAllah ahli keluarga di akhirat nanti. Boleh tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita dah baca hadis berkenaan dengan Al-Quran. Jadi memberitahu berkenaan betapa banyaknya kelebihan, iaitu orang-orang yang mana hafal Al-Quran dan juga mengingati Al-Quran.